Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 9 ingin membentangkan atau menerangkan mengenai gerakan anti hadid di Malaysia dan kesannya kepada masyarakat Islam. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Nur Zikri bin Muhammad Isyamuddin di 19312435. Yang kedua, Izhal Fiyad bin Isban Irawat di 19312133. Dan nombor 3, Muhammad Irfan Naim bin Muhammad Sabri di 19311917. Dan akhir sekali ialah Muhammad Amar Qayyum bin Aznal di 19311928. Baiklah, apakah itu golongan anti hadid? Golongan anti hadid ini adalah mereka yang menolak dan merasai keraguan dengan hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber kedua syariat Islam selepas Al-Quran. Baiklah, golongan ini adalah golongan yang menolak dan rasa keraguan dengan apa yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu sunnah dan hadis sebagai sumber kedua syariat Islam selepas Al-Quran. Bukan kesemua yang tidak mempercayai hadis dan sunnah ini, akan tetapi ada sesetengah golongan yang anti hadis, yang tidak menerima dan melaksanakan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Baiklah. Yang kedua, sejarah anti hadis pada zaman sahabat. Secara tidak langsung, golongan ini dia ingkar dengan sunnah yang telah wujud pada zaman sahabat lagi. Tidak lain tidak bukanlah orang cakap golongan anti hadis ni bukanlah baru wujud, akan tetapi dia dah telah lama wujud pada zaman sahabat lagi. Jadi Umayyah bin Khalid pun telah berusaha mencari penyelesaian seluruh masalah dengan hanya merujuk kepada Al-Quran. Jadi nak menunjukkan satu kebenaran mengenai hadis ini benar, Umayyah bin Khalid pun dia merujuk dan mengkaji dengan sumber dari Al-Quran sahaja, ingin menunjukkan satu kebenaran. Jadi dia pun berbincang dengan Abdullah bin Umar dengan berkaitan hal ini, bagi menyelesaikan masalah-masalah mengenai golongan anti hadis ini. Jadi bila mana dia berbincang dengan Abdul bin Umar ni, dapat meringankan beban dia, dan ada dorongan memudahkan menunjukkan satu kebenaran. Dan Ibnu Umar pun mengingatkan agar menerima dan melaksanakan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi Ibnu Umar pun mengingatkan kita supaya tidak menjadi satu golongan anti hadis. Malah kita perlu menerima dan melaksanakan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Surah terang lagi, kita tidak dapat boleh menolak dan rasa keraguan dalam menerima dan melaksanakan. Kita tidak boleh tidak boleh terima. Kita mesti kena terima juga hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab apa? Dia adalah salah satu sumber yang kedua selepas Al-Quran untuk menunjukkan satu kebenaran dan kepastian. Baiklah, seterusnya. Yang pertama, kemunculan anti hadis pada zaman Al-Syafi'i. Kemunculan golongan anti hadis jelas perkembangannya pada zaman Al-Syafi'i. Jadi pada zaman Al-Syafi'i ni, anti hadis ni dia mula berkembang.
Jadi ingin mengatasi masalah yang telah ada ni, Al-Syafi'i pun dia mengambil berat mengenai kemunculan golongan anti hadith ni. Jadi dia ingin menunjukkan satu kebenaran. Dia pun bangkit dengan menentang golongan ini, menerusi satu perdebatan dan berhujah. Mereka menggunakan satu kunci ini, orang cakap menggunakan perdebatan ni ataupun berhujah ni untuk menyelesaikan satu masalah. Sebab apa? Mereka ingin menunjukkan bahawasanya hadis ini benar. Kita tak boleh nak menolak, dan kita tak boleh nak rasa keraguan ni mengenai hadis ni. Jadi mereka pun berdebat dan berhujah dengan golongan anti hadis ni, supaya supaya hadis ni tidak boleh dimempermainkan, tidak boleh ditolak. Sebab apa? Perkara ni, hadis ni Rasulullah yang keluarkan. Kita tak boleh nak menolak, sebab dia ni adalah sumber kedua selepas Al-Quran, untuk menunjukkan satu kebenaran. Baiklah. Yang kedua, perkembangan anti hadith pada zaman moden. Yang saya boleh memberikan contoh, setelah beberapa abad muncul semua pemikiran anti hadith ni. Bila dah berabad, orang cakap muncullah abad ni, pemikiran anti hadith ni lebih berkembang dan maju. Jadi ini akan mempengaruhi anti hadith ini untuk lebih meluas. Okey, yang kedua, muncul Didra dan Mesir pada zaman Syekh Muhammad Abduh. Yang ketiga, muncul dipercayai hasil dari suntikan penjajah barat. Jadi kita dapat lihat mereka ni muncul disebabkan atas dasar suntikan daripada penjajah-penjajah barat ni. Jadi mereka pun mudah untuk berkembang lebih meluas disebabkan oleh suntikan daripada penjajah barat ini. Jadi ada 3 golongan, iaitu golongan Al-Mustasyrikun, yang kedua golongan Al-Quraniyun, dan ketiga golongan Al-Imaniyun. Baiklah, jadi golongan Al-Mustasyrikun ni adalah golongan yang dia mengkaji dan mendalami Islam, akan tetapi dia ni bukan atas dasar untuk memperkembangkan Islam, akan tetapi dia nak cari satu titik kelemahan bagi merosakkan Islam, supaya manusia tidak akan tertarik dengan Islam ni. Itulah maklumat dia. Kita boleh nampak mereka ni mengkaji dan mendalami, bukan untuk memperluaskan Islam dan memperkembangkan ilmu hadis ni, akan tetapi mereka nak mencari satu titik kelemahan dan ingin merosakkan Islam. Jadi kita perlu berwaspadalah dengan golongan ini, kerana mereka bukanlah berniat untuk memperluaskan Islam, akan tetapi ingin merosakkan Islam supaya manusia tidak lagi tertarik kepada Islam.
Baiklah. Yang golongan yang kedua, golongan Al-Quraniyun. Golongan ini diasaskan pada tahun 1902 Masihi di Lahore, iaitu ibu negeri Punjab, oleh Jakra Lawi. Baiklah. Mereka ni label Al-Quran. Mereka ni label Al-Quran. Kononnya menyeru supaya kembali kepada ajaran Al-Quran lah. Tetapi pada masa yang sama mengajak supaya meninggalkan hadis. Itulah orang cakap silap dia tu. Mereka mempergunakan Al-Quran untuk menunjukkan satu kebenaran, tetapi mereka ni gunakan Al-Quran ni secara salah. Mereka berniat untuk mengajak supaya meninggalkan hadis. Akan tetapi dengan niat mereka itu tidaklah orang cakap benar. Memang mereka guna Al-Quran, tapi atas dasar kunci mereka sahaja untuk mengajak manusia supaya meninggalkan hadis. Itulah silap mereka. Baiklah, golongan seterusnya, golongan Al-Imaniyun. Golongan ni dia terdiri daripada ahli akademik Islam yang belajar di barat, para wartawan dan karyawan majalah yang terpengaruh dengan idea-idea orientalis barat dan idea-idea golongan Al-Quraniyun. Baiklah, golongan ni dia sama saja macam golongan Al-Quraniyun. Dia terpengaruh dengan golongan sebelumnya. Contohnya macam ialah melabelkan Al-Quran konon-kononnya untuk menyeru supaya kembali kepada ajaran Al-Quran, tetapi mereka ingin niat untuk menyesatkan umat Islam, dan ingin umat Islam meninggalkan hadis dan sunnah yang dikeluarkan. Itulah niat mereka. Jadi A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya dapat lagi kita bertemu pada sesi pembentangan kali ini, dan dapat juga kita diberi nikmat pernafasan yang cukup sempurna. Alhamdulillah. Nama diberi Muhammad Irfan Naim bin Mat Sobri, nombor metrik D193119117. Yang dihormati lagi berbahagia Ustazah Munazahah serta sahabat-sahabat seperjuangan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, kini tiba masanya untuk saya meneruskan lagi pembentangan pada kali ini dengan tajuk Gerakan Anti Hadis di Malaysia. Gerakan Anti Hadis di Malaysia. Poin yang pertama, lahir pandangan bahawa hadis tidak boleh dijadikan pegangan berautoriti dan sebagai sumber hukum sekitar 1980-an. Okey, yang kedua, terbitnya buku Hadis Satu Penilaian Semula, terbitan Medal Intelek Sendian Berhad Petaling Jaya tahun 1986. Poin yang ketiga, pada tahun 1986, bahan-bahan yang berkenaan dengan anti hadis disebaran melalui pos. Dan poin yang terakhir, Kasim Ahmad merupakan pelopor gerakan anti hadis serta pengasas Parti Sosialis Rakyat Malaysia. Jadi, gerakan anti hadis di Malaysia telah lahir pada pandangan tersebut pada tahun
1980-an telah pun berlakunya gerakan anti hadis, dan mereka dan terbitnya satu buku yang bertajuk Hadis Itu Satu Penilaian Semula. Jadi pada tahun 1986, bahan-bahan yang berkenaan dengan anti hadis disebar melalui pos. Juga merupakan orang yang bernama Kasim Ahmad. Dia ni merupakan pelopor gerakan anti hadis serta pengasas Parti Sosialis Rakyat Malaysia. Okey, baik. Kita teruskan lagi slide kita dengan siapakah Kasim Ahmad. Okey, Kasim Ahmad, nama penuhnya adalah Kasim bin Ahmad. Dia lahir pada tanggal 9 September 1933 di Bukit Pinang, Kedah. Ayahnya bernama Ahmad bin Ishaq, sementara ibunya bernama Ummi Kasum binti Haji Ahmad. Kedua orang tuanya berasal dari wilayah Melayu Patani, Thailand. Sejak sekolah, beliau sudah dikenali sebagai pelajar yang rajin dan pintar. Kasim Ahmad ni seorang yang rajin, seorang yang pintar sejak dia sekolah lagi. Pada tahun 1952, beliau tertarik dengan dunia filsafat Islam. Pada tahun 1952, beliau tertarik dengan dunia filsafat Islam. Yang seterusnya, ketika masuk zaman universiti, iaitu dia masuk Universiti Singapura pada tahun 1954 dan 1955, beliau bergaul dengan golongan liberal. Waktu dia mengaji dekat U, pada tahun 1954 dan 1955, dia telah pun bergaul dengan golongan liberal. Maka golongan sosialis Marxis dan mulai tertarik dengan teori-teori Marxis dalam membebaskan rakyat dari penjajahan dan kemiskinan. Itu serba sedikit mengenai siapakah itu Kasim Ahmad. Pada slide ini telah menerangkan beberapa biodata peribadi bagi orang yang bernama Kasim Ahmad, iaitu merupakan pengasas Parti Sosialis Rakyat Malaysia. Antara golongan yang menentang hadis. Seterusnya, sebagai tambahan lagi, slide yang seterusnya pula. Baik. Slide yang seterusnya menceritakan juga beberapa maklumat tentang Kasim Ahmad. Beliau menganggap bahawa hadis merupakan satu penyelewengan dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, Kasim Ahmad, dia anggap bahawa hadis ni merupakan satu penyelewengan dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga terpengaruh dengan idea-idea yang dikemukakan oleh orientalis barat. Dia ni seorang yang sangat terpengaruh dengan idea-idea yang dikemukakan oleh orientalis barat. Dari hukum syariat, beliau menolak sebarang bentuk kaifiat solat dalam hadis. Dari hukum syariat, beliau menolak sebarang bentuk kaifiat solat dalam hadis. Dan poin yang terakhir, mendakwa kitab-kitab hadis sahih mengandungi kata-kata dan perbuatan Nabi SAW. Sebagaimana ayat yang telah ditunjukkan pada slide, iaitu yang diperkatakan oleh Kasim Ahmad
golongan anti hadis, iaitu jika tidak kerana kebodohan Nabi Adam memakan buah khuldi, nescaya kita tinggal di syurga. Sekarang ini, disebabkan dosa Nabi Adam, kita semua menanggung kesusahan hidup di dunia ini. Apakah patut kita sebagai seorang yang beriman mengatakan sebegitu kepada orang yang sangat mulia, iaitu Nabi Adam AS, dan tidaklah wajar untuk kita mengatakan sedemikian kerana semuanya itu telah ditetapkan oleh Allah sejak azali lagi. Jadi sebagai manusia, kita perlu terima apa yang telah diaturkan oleh Allah dan jangan kita menafikannya. Dan jangan kita mengatakan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi semoga orang yang mengatakan sedemikian akan mendapat hidayah dan kesedaran dengan secepat mungkin. Okey, itu saja daripada saya. Maaf atas kekurangan dan ketidakkesempurnaan pada slide saya. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izhal Fayyad bin Hisban Irwadi. Saya akan menyambung perbentangan ini. Punca kemunculan gerakan Qasim Ahmad. Setelah menilai buku tulisan Qasim Ahmad, laman-laman web yang membawa idea penolakan terhadap hadis serta artikel-artikel mereka, beberapa punca telah dikenal pasti sebagai sebab yang membawa mereka menolak hadis sebagai sumber kedua umat Islam. Antaranya ialah penilaian terhadap kemunduran Islam. Gelombang pertama dan kedua, kedua-duanya dilihat cuba membawa kemajuan untuk umat Islam itu sendiri. Qasim Ahmad di dalam bukunya jelas mengkaji dan memikirkan punca kejatuhan dan perpecahan yang berlaku ke atas umat Islam. Akhirnya mereka bersetuju bahawa punca kemunduran umat Islam adalah apabila mereka tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan utama. Mereka merasakan hadis ini sebagai salah satu punca utama umat Islam hari ini memalingkan tumpuan mereka daripada memahami Al-Quran. Begitu juga dengan kumpulan yang kedua. Setelah menolak hadis, mereka menafsirkan Al-Quran tanpa menggunakan hadis, bahkan tidak juga bergantung kepada bahasa Arab. Apa yang jelas ialah tafsiran baru yang mereka bawa adalah menjurus ke arah menyeru kemajuan umat Islam. Hasilnya, mereka menafsirkan haji sebagai proses penyelidikan dan pembangunan sekaligus. Mereka menafikan amalan haji umat Islam ke Mekah. Apabila ditanya berkenaan ayat Safa dan Marwah yang disebutkan di dalam Al-Quran, ada di kalangan mereka yang menafsirkan Safa dan Marwah ni sebagai proses penyelidikan dan kekuatan diri. Apabila ditanya melalui laman komentar, mereka memberikan jawapan bahawa setiap orang mampu memberikan tafsiran masing-masing berdasarkan fahaman yang difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Daripada pemerhatian yang dijalankan, kedua-dua generasi ini jelas menolak hadis dan merasakan bahawa hadis adalah penyumbang utama yang membelenggu umat Islam ke arah kemunduran. Yang kedua, kesangsian terhadap sejarah penulisan hadis. Kesangsian terhadap sejarah penulisan hadis boleh dianggap sebagai punca utama gelombang pertama dan kedua. Kumpulan ini sangat terkesan dengan idea yang dibawa oleh Goldziher apabila mendakwa hadis hanya ditulis 200 tahun selepas kewafatan Nabi. Malah mereka mendakwa kegemilangan Al-Quran ni lenyap apabila Asy-Syafi'i meletakkan sunnah sebagai sumber kedua umat Islam. Perkara ini sekaligus mengalih perhatian umat daripada bergantung kepada Al-Quran semata-mata. Dakwaan ini semakin kritikal apabila gelombang kedua melihat hadis bukan sahaja diragui dari segi sejarah penulisannya, malah
Mereka juga mendakwa bahawa penulisan hadis ni adalah salah satu konspirasi yang ingin membawa keuntungan kepada kaum Arab semata-mata. Dakwaan ini didasarkan kepada setiap umat Islam yang masuk Islam mestilah berpakaian seperti pakaian Arab. Solat juga mesti menyembah ke arah kedudukan tanah Arab. Malah haji adalah proses penyumbangan besar-besaran sumber kewangan kepada tanah Arab. Ketiga, tiada satu ayat Al-Quran pun yang menyuruh berpegang kepada Al-Hadis. Idea ini dibawa oleh Kasim Ahmad dan diperkasakan lagi oleh gelombang kedua kumpulan anti-hadis ini. Mereka menyemak semua perkataan hadis dan sunnah di dalam Al-Quran dan mendakwa bahawa tiada satu pun ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh kita mentaati Nabi Muhammad SAW. Mengulas tentang perkara ini, Kasim Ahmad menyebut secara terperinci di dalam bukunya. Beliau menjelaskan bahawa perkataan hadis telah disebutkan sebanyak 36 kali di dalam Al-Quran dalam pelbagai kaedah sebutan. Namun tiada satu pun yang mempunyai maksud hadis seperti yang ditakrifkan oleh ulama hadis. Beliau menyebutkan bahawa perkataan hadis di dalam Al-Quran hanyalah membawa maksud Al-Quran itu sendiri, manakala perkataan sunnah pula membawa maksud sistem, adat resam atau tabiat. Jadi menurut beliau, tiada satu perkataan di dalam Al-Quran yang boleh dijadikan hujah untuk kita berpegang dengan Al-Hadis. Keempat, hadis bukannya wahyu. Fahaman ini telah dimulakan pada gelombang pertama lagi, namun hujah yang aneh dikemukakan oleh gelombang yang kedua. Menurut Kasim Ahmad, ayat 3 hingga 4 daripada surah An-Najm, iaitu beliau tidak bercakap menurut keinginannya sendiri, ini wahyu ilahi, adalah ayat yang menjadi hujah golongan yang menyokong Al-Hadis. Namun, menurut beliau, ayat ini bukannya merujuk kepada kata-kata Nabi, iaitu hadis. Ayat ini adalah merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Di dalam menjelaskan perkara ini, Kasim menyebut di dalam blognya, tetapi jika kita meneliti konteks ayat-ayat tersebut, nyatalah ayat-ayat ini merujuk kepada proses wahyu dan bukan kepada percakapan biasa beliau. Kelima, percanggahan yang berlaku antara hadis dengan Al-Quran. Elemen ini adalah faktor yang kuat meyakinkan lagi idea mereka bahawa hadis semestinya ditolak. Namun kedua-dua kumpulan ini berselisih pendapat berkenaan jumlah hadis yang mesti ditolak. Menurut Kasim Ahmad, beliau hanya menolak hadis yang jelas bertentangan dengan Al-Quran sahaja. Manakala hadis yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, beliau menerimanya sebagai sumber kedua umat Islam. Kasim juga memberikan contoh piagam Madinah sebagai sunnah Nabi yang seharusnya diterima pakai oleh umat Islam pada hari ini. Namun, kumpulan kedua lebih agresif dalam perkara ini. Mereka menolak semua hadis yang diriwayatkan tanpa mengira hadis itu bertentangan dengan Al-Quran ataupun tidak. Jelas, mereka Al-Quran sudah memadai untuk menjadi petunjuk kepada umat Islam. Di antara hadis yang sering ditimbulkan mempunyai percanggahan dengan Al-Quran ialah: pertama, hadis syahadah; kedua, selawat ke atas Nabi; ketiga, hadis kesalahan murtad; dan keempat, hadis kesalahan zina. Keenam, percanggahan yang berlaku di antara hadis dengan hadis. Keyakinan mereka untuk menolak hadis lebih kuat lagi apabila mereka menemui percanggahan yang berlaku sesama hadis. Malah terdapat hadis yang tidak boleh diterima akal dan sains. Ketujuh, hadis membawa kepada perpecahan. Perkara ini jelas disebutkan oleh Kasim Ahmad di dalam mukaddimah seruannya kepada penilaian semua terhadap hadis. Beliau dipetik menulis, seperti telah saya terangkan awal tadi, kita menganjurkan penilaian semula masalah hadis atau sunnah bukan dengan niat untuk menimbulkan kekeliruan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Sebaliknya, saya berpendapat ajaran-ajaran palsu ini adalah hadis atau sunnah yang telah dan terus menjadi punca
kekeliruan dan perpecahan yang terbesar di kalangan umat Islam selama 1000 tahun. Berikut adalah ucapannya. Ke-8. Hadis punca kepada anti-intelektual. Konsep ini dijelaskan oleh Kasim Ahmad di dalam bukunya Hadis Satu Penilaian Semula, di mana beliau mula mengkaji sejarah perkembangan mazhab. Beliau mendakwa bahawa Al-Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang pertama mempelopori usaha pembekuan minda intelektual Muslim. Hal ini difahami melalui tulisan beliau yang berbunyi, Imam Syafi'i came to view difference of opinion as a problem. To solve this problem, he came up with his neat little idea to freeze everything as it were. In other words, Syafi'i came to the view that all opinion existing at that time would be acceptable, but nothing more than that. No new thinking could be allowed. Melihat daripada buku yang diterjemah ke dalam bahasa Inggeris ini, tidak dapat dipastikan dari mana punca pembacaan Kasim Ahmad sehingga beliau membawa kesimpulan yang seakan satu fitnah kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Seterusnya, untuk bab analisis terhadap perkembangan fenomena anti-hadis. Hakikatnya, fenomena ni menolak hadis sebagai sumber umat Islam adalah bukan satu perkara yang baru. Ianya telah dilalui sendiri pada kurun ketiga Hijrah, iaitu ketika zaman pemerintahan Abbasiyah lagi. Antara ulama yang lantang menentang kewujudan kumpulan ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i lagi. Perkara ini telah pun direkodkan oleh beliau dalam kitabnya yang berjudul Al-Um dan Ar-Risalah. Namun fenomena ini kembali berulang dalam pentas dunia. Terdapat beberapa perkara yang boleh diungkapkan hasil penelitian terhadap kemunculan, pemikiran serta pergerakan kumpulan ini, khususnya di Malaysia. Pertama, mereka ni terkesan dengan anasir pemikiran luar. Berdasarkan penelitian yang dijalankan, kedua-dua gelombang anti-hadis ini sebenarnya dilihat terkesan dengan pemikiran yang berlaku di Barat. Idea yang mereka bawa hanyalah ulang tayang dari senario yang berlaku di negara lain. Bezanya, idea tersebut diterjemahkan dan dikembangkan di dalam bahasa Melayu. Kumpulan Kasim Ahmad dilihat secara jelas terkesan dengan kaedah pemikiran yang dibawa oleh Dr. Rashad Khalifah, manakala kumpulan gelombang kedua pula sangat terkesan dengan tulisan Aidit Safar melalui karyanya Mental Bondage. Malah laman web Kaabah Itu Bahala secara jelas hanya menterjemahkan buku yang ditulis oleh Aidit Safar itu sendiri. Apa yang pasti, idea yang dibawa bukanlah hasil cetusan pemikiran dan kajian mereka sendiri. Mereka hanya mengembangkan tulisan yang ada serta menghuraikan dalam olahan mereka sendiri. Kesannya, apabila ditanya tentang sesuatu perkara, mereka terpaksa mengambil masa untuk menghuraikannya. Sebagai contoh, kalimah Bait Allah, iaitu rumah Allah. Mereka menterjemahkan kalimah bait sebagai sistem dan bukan rumah. Apabila didatangkan ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan dengan penafsiran mereka, mereka dilihat hanya berkata mungkin belum sampai masanya untuk Allah memahamkan mereka tentang ayat tersebut. Kedua, mereka juga menjadikan internet sebagai medium utama. Selari dengan perkembangan semasa, internet adalah medium yang paling berkesan dalam menyampaikan pemikiran atau idea yang cuba diketengahkan. Malah, melalui internet, kita tidak perlu takut untuk menyampaikan pandangan kita kerana masyarakat tidak mengenali penulis yang memberikan pandangan tersebut. Kumpulan generasi Kasim Ahmad dilihat berani dalam berhadapan dengan masyarakat. Mereka tidak menyembunyikan identiti mereka, malah hasil pemilihan jabatan kuasa dalam sesuatu mesyuarat juga ditampilkan di dalam blog peribadi mereka. Jelas, di sini tidak timbul soal takut mendedahkan identiti masing-masing. Berbeza dengan kumpulan pertama, generasi kedua ini dilihat agak takut untuk menampilkan identiti mereka.
Dalam kelima-lima laman web yang disebutkan di atas, tiada satu pun di kalangan mereka yang berani tampil memperkenalkan diri mereka pada masyarakat umum. Strategi ini dilihat bertujuan mengelakkan daripada berlaku perkara-perkara yang tidak diingini menimpa penulis blog tersebut. Mereka lebih gemar menonjolkan diri dengan nama-nama samaran yang mereka pakai secara konsisten. Sambutan masyarakat terhadap pemikiran ini melalui internet. Setelah penelitian dijalankan terhadap beberapa laman web ini, kebanyakan laman web tersebut aktif dan sentiasa mengemaskini entry yang dipamerkan. Apa yang pasti, laman web ini sudah mempunyai regular customer mereka. Komentar yang dihantar adalah konsisten dari pembaca yang sama. Hit komentar pula adalah bergantung kepada isu yang diketengahkan. Sekiranya isu yang ditimbulkan itu panas, maka komentarnya boleh mencecah kepada hingga 400 komentar yang diterima. Ini menunjukkan ada interaksi di antara masyarakat dengan pemikiran yang dibawa. Cumanya, jika dibandingkan dengan blog-blog peribadi yang terkenal, sambutan masyarakat tidak sangat itu. Ketiga, penafsiran gelombang kedua ke arah konsep progresif. Sekiranya kita perhatikan dengan mendalam, kebanyakan penafsiran baru yang dicanangkan oleh gelombang kedua lebih kepada menjurus ke arah tafsiran pembangunan. Sebagai contoh, haji dan umrah ditakrifkan sebagai penyelidikan dan pembangunan. Perkataan Safa dan Marwah pula diterjemahkan sebagai proses penyulingan dan kekuatan diri. Daripada asas ini, bolehlah disimpulkan bahawa penafsiran yang dibawa oleh kumpulan ini mestilah menjurus ke arah kemajuan dan ketamadunan moden. Identiti mereka ini dilihat seolah mengkagumi kemajuan barat dan cuba menyerapkan unsur moden di dalam metodologi penafsiran Al-Quran. Keempat, pemikiran yang dibawa boleh menjerumus ke arah penolakan agama. Gelombang yang kedua dilihat sebagai agak radikal dengan amalan umat Islam pada hari ini. Mereka dilihat sebagai tidak menerima semua amalan umat Islam pada hari ini dan menganggap apa yang berlaku pada hari ini adalah konspirasi kabilah Arab untuk mengagungkan bangsa Arab itu sendiri. Semua amalan pada hari ini dilihat berkiblatkan Arab dan memberi keuntungan pada orang Arab. Pemikiran mereka ini dilihat seolah-olah menolak sebahagian besar teras agama yang disepakati oleh ulama Islam. Mereka menampilkan contoh amalan haji yang dilakukan pada hari ini. Hampir berbilion keuntungan yang dikaut oleh negara tersebut. Tindakan ini dilihat sebagai konspirasi jahat yang hanya menguntungkan pihak tertentu dan bukan Islam. Kelima, kaedah pemikiran yang berteraskan akal. Meletakkan akal di peringkat yang tertinggi adalah di antara ciri utama kumpulan ini. Tidak salah menggunakan akal dalam memikirkan kehendak kehidupan. Namun, akal manusia adalah terbatas dalam memahami kehendak ilahi. Akal juga seharusnya dibimbing dengan batasan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat bukti yang jelas di dalam Al-Quran menunjukkan penguasaan akal manusia adalah terbatas. Sebagai contoh perbahasan soal roh. Perkara ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran sendiri yang menunjukkan kemampuan akal manusia adalah terbatas. Kumpulan ini melihat golongan agama seolah-olah kumpulan yang tidak berakal. Mereka hanya menerima bulat-bulat apa yang disampaikan kepada mereka tanpa memikirkan amalan yang mereka warisi itu. Kebencian mereka bertambah apabila golongan agama ini dilihat sebagai sering menghalang manusia daripada menggunakan akal dalam urusan agama dan dunia ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diberi Muhammad Amar Koim bin Aznal, nombor matrik di 1931198. Baiklah, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang lain yang telah memberikan pembentangan tadi. Jadi sekarang kita akan masuk kepada kesan penyebaran golongan anti hadis ataupun kesan-kesan ni dalam bahasa lainnya kita panggil dia implikasi lah, implikasi. Okey, kita masuk pada poin pertama. Okey, yang pertama adalah pegangan umat Islam
pegangan Islam, mereka akan bertambah lemah bagi seseorang atau suatu kelompok yang telah terpincang daripada agama sejak awal lagi. Okey. Jadi bila adanya gerakan anti hadis di Malaysia ni, bukan saja di Malaysia lah, malah di seluruh tempat lah kan, kalau ada gerakan golongan anti hadis ni. Okey, jadi kita tak boleh nak expect yang semua akan faham pasal hadis ni. Kita tak boleh expect yang okey, tak apa, jangan risau. Semua orang dekat Malaysia ni yang majoritinya adalah agama Islam ni, jangan risau, dia akan tahu. Dan jangan risaulah, dia tak akan tertarik lah dengan gerakan anti hadis ni. Kita tak boleh expect macam tu. Sedangkan kadang-kadang mungkin ada kawan kita sendiri pun yang masih kurang lagi bab-bab macam ni kan, betul tak? Jadi bila adanya gerakan ini, maka benda tu mendatangkan satu risiko di mana kemungkinan orang-orang yang rendah pengetahuan dia tentang hadis ni, diorang akan ikut sekali gerakan anti hadis ni kan. Okey, malah bukan itu saja, diorang ni juga akan cuba mencari formulir baru kerana mereka merasakan Islam ni sudah tidak lagi berfungsi. Perkara yang sebenarnya bukan Islam yang tidak berfungsi kan, betul tak? Tapi mereka sendiri yang tidak kembali menghidupkan Islam yang sebenar atau Islam yang tulen itulah. Jadi bila diorang gagal bila mereka gagal untuk untuk menghidupkan balik Islam kan, nak menghidupkan balik Islam, jadi nak memperbetulkan apa yang tak kena ni, maka Islam ni akan gagal dekat negara kita ni. Okey, yang kedua, umat Islam tidak akan maju ke hadapan dalam bidang agama, teknologi dan juga pembangunan, serta dalam masa yang sama Barat akan mengambil alih kebangkitan kebendaan dan kemodenan. Jadi bila dunia Islam kita ni dah dibaluti dengan pelbagai penyakit kan, dia bukan saja melemahkan akidah kita tau. Dia akan jadi masalah kepada benda lain juga. Contohnya macam dalam poin kedua ni disebut dalam teknologi kan, dan juga pembangunan. Betul tak? Sebab apa? Sebab Barat dah ambil dah. Dah ambil semuanya. Dia dah macam diserap sikit-sikit kan. Jadi bila Barat tu dah sikit-sikit masuk, habis. Islam pun habislah. Islam akan terus tenggelam. Betul. Jadi yang ketiga adalah mereka juga lupa hakikat bahawa umat Islam tidak perlu mengambil Barat sebagai asas dalam membangunkan bangsa. Jadi bila dah masuk gerakan anti hadis ni makin lama makin banyak, betul tak? Makin lama makin banyak. Jadi yang diorang ni akan jadi lupa hakikat bahawa Islam ni kita dah ada tamadun kita sendiri, tamadun Islam sendiri tu. Kita tidak perlu mengambil tamadun lain untuk membangunkan sesuatu bangsa tu. Betul tak? Sebab kita dah ada Islam. Negara kita ni pun ramai Islam, betul tak? So tak perlulah kita nak ambil Barat. Bila kita ambil Barat ni biasanya dia macam berfikiran macam secara bebas, betul tak? Jadi kita dalam Islam bebas boleh, tapi kita mesti ada batas-batas dia. Mengikut syariat. Kan? Okey, yang keempat adalah mereka akan menganggap isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah tidak berfungsi dalam membangunkan umat. So bila dah masuk gerakan anti hadis ni, dia akan rasa macam Al-Quran ni dengan hadis ni tak patut kot, tak payah guna pun tak apa, kita guna Barat je. Sebab Al-Quran dengan Sunnah ni dari zaman dulu lagi, tak payahlah guna, kita guna sekarang. Betul tak? Jadi itulah masalahnya. So jadi setakat itu sajalah daripada saya. Saya akan serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulannya, penyebaran pemikiran anti hadis tidak pernah jemu mewarnai dunia Islam. Setiap generasi manusia tidak terlepas daripada kewujudan kumpulan ini. Begitu juga di Malaysia.
Kumpulan ini dilihat bergiat aktif menyebarkan pemikiran mereka melalui internet. Kerana pada masa kini, internet merupakan kemudahan yang ada di hujung jari. Segala-galanya bisa terjadi, tergantung ke atas kehendak kita sendiri. Sambutan masyarakat pula dilihat masih lagi sedikit memandangkan kaedah penyampaian dan olahan sesetengah daripada mereka dilihat radikal dan agresif ketika menjawab pertanyaan. Kaedah terbaik berhadapan dengan kumpulan ini adalah melalui saluran akademik dan wacana ilmiah. Kumpulan ini seharusnya dibawa berbincang di dalam seminar yang membantu mengembangkan kefahaman terhadap Islam, Al-Quran dan Al-Hadis. Sampai di situ sahaja pembentangan kami pada hari ini. Segala yang buruk itu datang daripada kelemahan kami sendiri dan segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.